Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini cikgu nak bawa awak semua kepada satu lagi sistem kita, iaitu cabaran dalam Malaysia ini sendiri dalam bab dalam bab 6 dalam bab 6 ni kita akan tengok cabaran dalam Malaysia itu sendiri, bagaimana kita eh, bagaimana kita menghadapi, cuba untuk menyelesaikan masalah pembentukan Malaysia terdahulu. Pembentukan Malaysia pada yang terdiri daripada 13 buah negeri menunjukkan bahawa telah berlaku perubahan di mana kita telah menghadapi pelbagai cabaran yang terpaksa kita lalui untuk membentuk sebuah masyarakat ataupun sebuah negara yang mempunyai kaum yang berbilang kaum dan etnik ini dengan satu kesamaan dan keserataan. Okey, baik, kita akan lihat dari cabaran dalaman Malaysia itu sendiri, iaitu kita tengok cabaran dalaman Malaysia berkaitan dengan cabaran pembangunan sosio-ekonomi di Sabah dan Sarawak. Lalu kita dah belajar bagaimana faktor geografi telah menyebabkan jarak antara Sabah dan Sarawak. Jadi inilah sebagai satu cabaran bagaimana kerajaan pusat yang berada di Malaysia ini untuk menghadapi cabaran pembangunan sosioekonomi. Di samping itu juga, kita juga menghadapi cabaran politik di Sarawak dan juga berkaitan dengan cabaran perpaduan kaum. Tiga-tiga faktor ini merupakan faktor yang sangat sukar untuk kita mengertikan, kerana walaupun kita dapati bahawa negara kita ini mengalami pelbagai perkara, namun cabaran perpaduan kaum dan juga dari segi sosio-ekonomi jarak kain telah membuktikan bahawa inilah antara cabaran-cabaran yang terbesar yang Malaysia terpaksa hadapi. Baik, seperti mana seterusnya kita akan lihat bagaimana cabaran pembangunan sosio-ekonomi di Sarawak ini dengan lebih lanjut lagi, iaitu seperti mana yang saya terangkan tadi bahawa pembentukan Malaysia ini menawarkan peluang ekonomi dan antaranya ialah hasil bahan asli yang disumbangkan oleh Sarawak dan Sabah seperti biji timah, lada hitam, petroleum, minyak, kelapa sawit dan sebagainya. Walau bagaimanapun, untuk mengimbangi pembangunan ekonomi di Sabah dan Sarawak dengan Semenanjung ini merupakan satu cabaran yang agak besar lah. Agak besar. Kerana apa? Kerananya ialah kita akan tengok di sini bagaimana cabaran memajukan sistem perhubungan dulu. Perhubungan, menghubungkan antara Sarawak, Sabah dan Semenanjung ini satu perkara yang dihadapi oleh negara dalam pembentukan Malaysia ini tadi. Kemudian nak mempelbagaikan kegiatan ekonomi daripada berasaskan pertanian kepada berasaskan pengasian dan sebagainya, dan seterusnya memajukan pendidikan di Sabah dan Sarawak itu sendiri. Okey, seperti mana yang awak tahu bahawa terdapat banyak guru-guru daripada Semenanjung Malaysia ini yang telah pun bersama-sama memajukan Sabah dan Sarawak. Dan akhirnya, apakah yang negara kita telah buat untuk menghadapi situasi ini? Saya ulangi lagi bahawa Sarawak dan Sabah ini memang kaya dengan hasil bumi. Walau bagaimanapun, rakyatnya masih mengamalkan pertanian sara diri. Boleh tak awak beritahu kenapa mereka mengamalkan pertanian sara diri? Mereka mengamalkan pertanian sara diri kerana faktor geografi tadi, kesukaran untuk memasarkan barangan dan sebagainya. Apakah langkah-langkah yang perlu kita tangani untuk menghadapi masalah ini? Kita perlu melibatkan rakyat dalam semua aktiviti ekonomi komersial. Aktiviti komersial ini aktiviti yang melibatkan perdagangan yang lebih luas, terdapat ekspor dan import. Selain itu, kerajaan juga perlu menyusun bidang pekerjaan supaya masyarakat tadi tidak menghadapi masalah dalam pembangunan negara. Okey, apa yang perlu kerajaan buat ialah kerajaan telah mengadakan telah mempelbagaikan sistem ekonomi. Selain daripada itu juga kita dapati bahawa kerajaan telah pun melaksanakan program-program yang berimpak dari segi pertanian komersial seperti kelapa sawit, getah dan kuku. Membuka peluang penduduk berkaitan ekonomi ini telah memberikan impak yang positif kepada negara.
sampai memajukan sistem perhubungan. Kita seperti mana yang kita maklum bahawa saiz negeri yang besar bagi Sarawak dan Sabah ini menyukarkan untuk melaksanakan perhubungan. Walau bagaimanapun, keutamaan diberikan kepada pengangkutan air. Seperti mana yang tuan-tuan maklum, bahawa Sabah dan Sarawak lebih terkenal dengan pengangkutan air. Kerana pengangkutan darat ini melibatkan hutan belantara yang sangat banyak. Oleh itu, usaha mengimbangkan pembangunan dilakukan melalui rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Yang terdiri daripada Sarawak, Sabah, dimasukkan dalam rancangan Malaysia pertama bermula pada tahun 1966. Okey. Kebanyakan sekolah yang wujud pada zaman British yang kita belajar terdahulu ialah sekolah vernacular Inggeris dan Cina yang berada di kawasan bandar. Penduduk di kawasan pedalaman tidak mempunyai tidak dapat peluang secukupnya untuk bersekolah, dan usaha ini ditumpukan lagi dengan melatih dan membina tenaga guru supaya lebih berkesan. Okey. Jadi kerajaan telah pun dalam menghadapi cabaran ini, kerajaan telah membangunkan ekonomi Sarawak melihat bagaimana prospek cabaran politik tadi untuk mendepani perkara-perkara tersebut. Okey. Seperti mana yang tuan-tuan maklum, dari segi cabaran politik terutamanya, kita tengok balik cabaran politik di Sarawak tadi, nombor 2 tadi, menunjukkan bahawa berlaku perselisihan krisis perlembagaan pada Jun 1966 di mana 21 ahli kaunsil tidak berpuas dengan kepimpinan Stephen Kalong Lincoln sebagai Ketua Menteri Sarawak pada masa itu, dan menyebabkan dipecat oleh Gubernur. Kemudiannya, Stephen Kalong Lincoln ini telah mencabar semula tindakan Gubernur itu di Mahkamah Tinggi. Dan akhirnya beliau kembali menjadi Ketua Menteri kerana tidak sah pemecatan tersebut. Walau bagaimanapun, beliau telah mendapat undi tidak percaya daripada Kaunsil Negeri. Dan akhirnya, oleh kerana keadaan yang kucak hati tersebut, pada 1966 darurat diisytiharkan di Sarawak dan Stephen Kalong Lincoln digantikan dengan Tawisli. Okey, ini Stephen Kalong Lincoln tadi yang menimbulkan pelbagai masalah kepada rakyat Sarawak tadi, kerana ini menyebabkan telah digantikan oleh seorang pemimpin lain yang dipercayai di Sarawak. Baik, itu cabaran yang dalam Malaysia berkaitan dengan cabaran politik tadi. Manakala cabaran pembangunan sosial ekonomi, kita tengok daripada fokus yang ketiga, ada cabaran perpaduan kaum pula, di mana perpaduan kaum ini kita sepatutnya integrasikan, kita telah menghubungkan, di mana kita telah belajar pada bab 8 tadi, supaya ia menjadi satu penyatuan yang baik. Walau bagaimanapun, ini sebagai satu cabaran di mana perpaduan kaum ini, penduduk negara kita tidak mempunyai pelbagai kaum. Dan antaranya Melayu, Cina, India, Melanau, Iban, Bidayuh, Karazan, Dusun, Urut dan Bajau. Dengan pelbagai budaya, pelbagai etnik dan pelbagai jenis corak kepercayaan, maka ianya membawa satu perkara yang agak sukar untuk perpaduan yang akan sentiasa menjadi agenda. Dan integrasi nasional telah dilakukan oleh negara Malaysia, seperti yang kita belajar sebelumnya itu, menggunakan kapal Muhibah yang menghubungkan Malaysia dengan Sarawak dan Sabah dan sebagainya, supaya negara dapat dipupuk menghadapi satu peristiwa, iaitu menghadapi cabaran tersebut untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dan ekonomi. Saya rasa itu saja, dan kita akan kupaskan dengan lebih detail lagi dalam pada masa hadapan. Baik, terima kasih dan salam sejahtera.